Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe, tombol loceng. Bagi yang belum jemput-jemput lah. Baik, pada entry kali ni seperti tajuk ada juga thumbnail pada video ni selagi PMX itu seorang Perdana Menteri, pengeluaran kira SP kaum 1 agak mustahil ataupun tak boleh untuk dilaksanakan. Adakah benar? Baik, video ni aku buat berdasarkan daripada dulu lagi banyak komen yang sebegitu yang mengatakan selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim betul PMX ataupun Perdana Menteri yang ke-10, maka untuk diadakan pengeluaran daripada akaun 1 ataupun kita panggil pengeluaran KWSP bersasar, ianya adalah mustahil. Mustahil maksudnya tak akan berlaku selagi PMX itu PM. Macam itulah lebih kurang. Jadi adakah benar? Adakah benar? Jadi untuk menjawab persoalan benar ni, kita kena tengok rentetan apa yang berlaku. Rentetan apa yang berlaku. Rentetan apa yang berlaku tu bermaksud apa yang berlaku sejak daripada mula tuntutan dituntut sehinggalah sekarang. Itu yang aku maksudkan. Jadi tuntutan ni dah bermula 2 tahun lebih sebelum PMX ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM. Semasa tu aku masih ingat lagi Datuk Seri Ismail Sabri seorang Perdana Menteri. Pada ketika itu juga beliau Datuk Seri Ismail Sabri agak keberatan juga masih sama je sebenarnya untuk meluluskan apa-apa pengeluaran. Tapi di saat beliau hampir setuju, Parlimen dibubarkan, lalu diadakan pilihan raya dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri. Jadi tuntutan ni kalau kita nak kata PMX tak benarkan, sebenarnya PM dulu-dulu pun tak benarkan. Kalau kita ingat kembali semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin pun beliau keberatan, tapi akhirnya bagi juga kan. Begitu juga dengan Datuk Seri Ismail Sabri, agak sukar untuk beliau meluluskan pengeluaran 10,000 one off, akhirnya lulus juga. Jadi kalau kita nak kata Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX mustahil, perkara ni subjektif sebenarnya. Dia berdasarkan sama ada kita berjuang ataupun tidak. Maksud aku jenis duduk saja tunggu duit bila masuk saja, ataupun anda turut berjuang. Jadi dari kacamata orang yang hanya melihat, memanglah jelas kelihatan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak bagi langsung ketika ini jelas dengan dikali-kalihkan beliau bukan tak setuju, beliau bukan tak tahu, tapi setiap cadangan yang dibangkitkan tu pengeluaran KWSP bersasar dialihkan dengan yang pertama pengeluaran pinjaman bercaga FSA 2 dan kemudian dikalikan pula dengan kewujudan akaun 3 fleksibel. Jadi adakah itu menandakan beliau memang benar-benar tidak bagi? Kalau tanya pandangan apa secara peribadi bukan melambangkan daripada untuk site NGO ke apa ke tidak. Pada pandangan peribadi aku daripada dulu lagi pengeluaran ini diperjuangkan. Dan ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun menyokong agar diberi kelonggaran untuk pengeluaran, dan untuk pada tahun ini juga dari tahun lepas kelonggaran diberikan juga dengan wujudnya pinjaman bercaga, dan kemudian ada pula akaun 3 fleksibel. Jadi kalau nak kata 100% Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan memberi, itu sebenarnya kita tak boleh nak ramal. Kita tak boleh nak ramal. Cuma apa yang kita boleh harapkan, beliau akan meluluskan suatu hari nanti, itu saja. Jadi kalau kita nak buat kesimpulan awal, seolah-olah kita ni orang yang kata orang boleh nampak ke depan, dan kata orang macam nujum pun ada, dan macam orang yang tahu rezeki orang pada akan datang. Tak boleh macam tu sebenarnya. Konsep dia tak boleh macam tu. Ini ialah suatu tuntutan dan diperjuangkan, dan kita kena yakin satu hari nanti, kena pada masanya, kena pada ketikanya, kena kepada cara tuntutan yang mantap, tepat sebagainya, segala-galanya berkemungkinan boleh berlaku. Nak kata terus cantas selagi PMX jadi PM tak akan dapat, benda tu bagi aku subjektif macam aku cakap tadi. Mungkin ada orang berpandangan macam tu, dan mungkin ada orang yang yakin dengan perjuangan tuntutan ni boleh berjaya, walaupun akan mengambil masa yang agak panjang. Sekarang pun dah 2 tahun setengah. Bagi yang selalu bercakap tentang dah 2 tahun lebih, 2 tahun lebih, kita kena ingat dah 2 tahun lebih tu bercampur dengan semasa pihak NGO PJRM dan pencarum menuntut pada Perdana Menteri yang terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri. Ketika tu rancak ia dituntut dengan 2-3 NGO yang lain, dan tak kala Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka hanya tinggal satu sajalah pertubuhan yang betul-betul nak menuntut pengeluaran akaun 1 ni.
Jadi itulah ada cerita dia, ya. Bagi pandangan aku, sama ada perkara itu benar ataupun tidak, ataupun betul ataupun tidak, selagi PMA itu PM, beliau takkan langsung meluluskan. Perkara itu subjektif. Jadi masing-masing ada pandangan masing-masing, dan yalah, ramai yang berkomen juga, selagi PMA tu tak apalah, itu pandangan anda kan, aku tak marah pun, itu pandangan orang kan. Tapi bagi pandangan orang yang memperjuangkannya, ya, tak kira lah siapa pun Perdana Menteri, mereka tetap akan menuntutnya walaupun ambil masa yang lama sekalipun, ya. Itulah namanya perjuangan sebenarnya, kalau kita nak faham, ya. Perjuangan ni satu benda yang ibarat macam kita nak menuntut sesuatu benda yang kita dapat, kita nak tuntut, kita memperjuangkannya, ya, dengan masa, tenaga, kudrat dan sebagainya. Itulah perjuangan untuk menuntut hak mereka ni, ya, pencarum-pencarum yang terkesan ni. Okey, jadi harap jelas. Jangan berkomen, ya, selagi PM untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan dapat apa semua. Okey, itu bagi aku satu kesimpulan yang rapuh, yang fragile, ya. Kita tak tahu hati orang macam mana, dan kita tak tahu masa boleh menentukan banyak benda, ya, jatuh bangun dan sebagainya. Dan masa juga menentukan, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi seorang Perdana Menteri pada sekarang ni. Jadi berada masa boleh menentukan segala-galanya, ya, termasuklah tuntutan ini, ya. Baik, jadi aku harap persoalan ni dapat jelaslah dengan apa yang aku sampaikan, ya. Subjektif, bagi aku subjektif, ya. Masing-masing ada pandangan masing-masing tentang perkara ni. Okey, dan buat masa sekarang ni memang kita nampak agak kurang, ya, ditonjolkan pelan-pelan tindakan PJRM ni. Tapi benda tu aku rasa kau anda sedia maklum. Perkara pertama, tahap kesihatan Presiden PJRM Tuan Azmi kurang baik, ya. Perkara pertama tu. Perkara yang kedua, pelan-pelan tindakan yang tengah dirancang sedang menunggu untuk green light. Okey, yang ketiga, pelan tindakan seterusnya ni menantikan kesembuhan Tuan Azmi untuk dilaksanakan, ya. Jadi kita kena faham tuntutan tetap diteruskan walau siapa pun Perdana Menteri, ya, dari dulu lagi dah, ya, walaupun yalah, selepas PRU kan bertukar PM tetap dituntut, dan perkara ni akan terus dituntut bagi pencarum yang betul-betul memerlukannya, katanya. Dan bagi kita sebagai pencarum yang mahu saja, janganlah mahu saja, ya, kita turun serta, ikuti apa saja, dan apa yang perlu kita buat, kita buatlah, ya. Sama ada di di talian, di online ataupun di dalam lapangan. Okey, yang penting kesembuhan Presiden PJM ni penting sebenarnya. Mastermind, penggerak utama dan sebagainya. Tak ada orang kedua pun yang boleh ganti tempat dia. Itu kesimpulannya sebenarnya. Okey, baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Jangan patah semangat. See you guys. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye.